Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita akan belajar tentang subtopik organisasi sel dalam manusia. Okey, muka surat 32 di bawah subtopik 2.3 proses hidup organisma multisel. Okey, so kita akan lihat bahawa macam mana sel dalam manusia ni disusun, diorganiskan. Okey, so kita tengok ya. Okey, standard pembelajaran kita hari ini adalah mengenal pasti sel khusus dalam organisma multisel. Okay, kita nak tengok sel apa yang ada dalam organisma multisel. Yang kedua, mencerminkan kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel khusus dalam organisma multisel. Okay, kita akan tengok nanti. Okey, organisasi sel. Okey, macam kelab satuan awak ada pengerusi, ada naib pengerusi, ada setiausaha, ada bendahari. Okey, begitu juga dengan sel-sel dalam badan awak, ada susunan dia. Okey, kita ada sel, himpunan, ada satu struktur asas yang dipanggil sel. Apabila himpunan banyak sel yang sama fungsi, sama strukturnya berhimpun, digabungkan akan membentuk tisu. Okey, seterusnya pelbagai jenis tisu dari pelbagai sel tadi akan berhimpun, bergabung membentuk organ. Dan seterusnya banyak organ, pelbagai organ akan membentuk sistem. Okey, jadi dia ada tertib aturannya. Okay. Seterusnya kita tengok apa itu tisu. Okay, yang kita nak tengok hari ni. Okay, susunan sel tu dah disusun akan membentuk tisu lah. Iaitu sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama diorganisasikan menjadi tisu. Okay, dikumpulkan, dihimpun, digabungkan menjadi tisu. Kita nak tengok beberapa jenis tisu dalam sel manusia, dalam badan manusia. Okey, 4 jenis tisu yang awak perlu tahu. Yang pertama, epitelium. Yang kedua, otot, tisu otot. Yang ketiga, tisu saraf. Yang keempat, tisu penghubung. Yang ni penyambung ni saya lupa nak letak tadi. Okey. So, kita nak tengok satu-satu. Apa jenisnya, apa cirinya, apa rupa bentuknya. Okey, penghubung ni apa, saraf ni apa. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, tisu epitelium, muka surat 32. Yang pertama, yang nipis ni Okey. Tisu epitelium yang pertama, tisu ni bentuknya nipis. Dia melapisi permukaan di mana organ yang berlaku pertukaran gas dan penyerapan bahan. Sebab tu kena nipis. Okay. Fungsi dan strukturnya perlu disesuaikan. Okay. Strukturnya nipis. Kenapa? Sebab fungsinya nak berlaku pertukaran gas ni. Karbon dioksida dan oksigen nak keluar masuk senang. Contohnya kat mana? Dekat paru-paru awak. Alveolus awak. Dekat salur darah awak. Okay. Okay, seterusnya yang kedua, tisu epitelium yang kedua. Okey, yang ni jenis tebal pula. Okey, penting untuk mengelak kecederaan sebab dia akan, tisu epitelium ni secara basicnya adalah sebagai tisu pelapis, melapisi. Kat mana dia melapisi tu? Itulah yang disesuaikan, ubah sesuai strukturnya mengikut organ. Okey, yang ni tebal sebab apa? Sebab dia akan melapisi permukaan yang mudah bergeser dengan bahan yang kasar dan besar seperti makanan. Okey, mulut awak contohnya. Esophagus. Okey, awak kunyah-kunyah makanan tu. Makan tulang lagi. Tak cukup daging, makan tulang. Kasar kan? Nanti mulut awak tu mudah luka, ulcer kalau tak ada tisu yang tebal.
Okay, esophagus. Bukannya semua makanan awak hancur habis kan? Okay, ada yang kasar-kasar lagi. Okay. Jadi, pentinglah dia kena tebal. Okay. Okay, seterusnya. Jenis tisu epitelium yang seterusnya. Okay, yang ni ada lorong, bukan lorong lah, macam corong macam ni kan. Okay, lepas tu ada rambut, macam rambut lah. Okay, yang dipanggil cilium. Okay, untuk memerangkap dan menyingkirkan benda asing. Okay, yang ni dipanggil sel goblet yang menghasilkan mukus. Okay, untuk melembabkan permukaan tu. Contoh trakea dan bronchus. Dalam salur pernafasan awak mestilah untuk perangkap benda asing ni habuk-habuk kena keluarkan dulu sebelum masuk dalam awak punya alveolus. Mesti dikeluarkan sepatutnya. So inilah pentingnya peranan cilium. Okay. Tak semua tisu epitelium ada cilium ni ya. Dia bergantung kepada, saya cakap tadi, bergantung pada fungsinya. Okay, yang keempat. Okay, ni adalah tisu epitelium. Dia tak ada cilium tapi dia ada sel goblet ni. Okay, untuk menghasilkan mukus, menghasilkan cecair lembapan. Contoh, usus kecil. Okay. Seterusnya, tisu epitelium yang terakhir iaitu ni yang macam seolah-olah membentuk salur ni. Dia akan melapisi bahagian tubul. Tubul ni salur buntu. Okay, tubul ginjal. Okay, kelenjar. Kelenjar macam-macam lah. Okay, kelenjar thyroid, kelenjar pituitary dan ductus ginjal. Okay. Dia membentuk lorong, corong apa situ. Okay, seterusnya kita tengok tisu otot. Okay, ada 3 jenis tisu otot. Yang pertama, otot kardium. Nama pun kardium atau kardiak ni khas untuk jantung. So, otot ni berfungsi untuk mengecut dan mengendur, untuk mengepam darah ke seluruh badan. Okay. Tindakan otot kardium ni adalah di luar kawal. Awak tak boleh kontrol. Okay, otot kardium sila berhenti. Boleh awak cakap macam tu. Dia nak ikut cakap awak. So, tak boleh kawal. Okay. Jadi, kalau soalan tanya, terangkan peranan otot kardium. Okey, 2 markah. Okey, 2 markah maksudnya yang pertama, markahnya adalah untuk peranan otot kardium untuk mengecut dan mengendur. 1 markah. Untuk apa dia mengecut dan mengendur tu? Untuk mengepam darah ke seluruh badan. Itu markah kedua. Contoh macam itulah soalannya. Okey, yang kedua, otot licin. Nama pun licin. Dia smooth dia. Tapi ciri dia tetap sama ya. Dia ada jalur-jalur. Sama ni. Ni memang ciri-ciri otot lah awak belajar sebelum ni kan. Okay, otot licin. Okay, dia di sepanjang salur pencernaan contohnya. Okay, licin dia. Ataupun dalam salur darah ada otot licin. 2 tempat ni. Salur pencernaan. Salur darah. Okay, untuk membolehkan pengecutan dan pengenduran. Untuk tindakan aktiviti luar kawal. Luar kawal ni pun tak boleh kontrol. Awak boleh cakap dengan usus kecil awak. Okey, berhenti. Ataupun esophagus awak ni. Okey, esophagus berhenti. Contract and relax. Boleh? Tak boleh kan? Okey, luar kawal. Yang ketiga, otot rangka. Otot rangka, nama pun dah tahu rangka. So, dia melekat otot yang melekat pada tulang. So, dia mengawal dengan cara mengecut dan mengendur. Untuk menghasilkan pergerakan pada tulang. Okey. Okey, seterusnya tisu saraf. Okey, yang ni awak akan belajar nanti muka surat berapa Chapter 12. Muka surat 223. Okey, tentang saraf je. Okey, ni ada badan sel, ada dendrit. Okey, ini adalah keseluruhannya adalah sel neuron ni. Sel neuron ni adalah nama lain bagi sel saraf. Himpunan banyak sel neuron akan membentuk tisu saraf. Okey. Fungsinya mengesan rangsangan. Rangsangan tu maksudnya cahaya awak nampak. Dengar bunyi radio tu adalah rangsangan.
bau orang masak tu adalah rangsangan. Okay, mengutus maklumat dalam bentuk impuls elektrik. Sebarang maklumat yang masuk dalam otak awak, okay, dia kata, okay, ni bau orang masak nasi goreng. So, maklumat ni dihantar daripada hidung awak ke otak awak melalui bentuknya impuls elektrik. Impuls saraf, nama lainnya. Impuls elektrik atau impuls saraf, benda yang sama. Dan mengkoordinasikan badan awak. Okey, apa tindakan awak lepas bau nasi goreng? Apa lagi, pergi dapur, makan. Senang kan hidup awak kan? Awak dengar awak bau mak awak goreng nasi, okey, pergi dapur, senang je. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, ni dia tisu penghubung. Mesti tak pernah dengar kan? Apa maksud tisu penghubung? Okey, nama pun dah tahu, dia menghubungkan lah. Okey, kita ada beberapa jenis. Ada 6 jenis contoh. Okey, yang pertama, tisu penghubung longgar. Okey, dia memautkan. Ni, memautkan tisu epitelium kepada tisu di bawahnya. Tisu epitelium tu tisu yang melapisi kat atas. Okay, kat kulit awak contohnya. Dan dia ikat dengan organ bawahan kulit tu. Okay, yang seterusnya, tisu darah adalah tisu penghubung ya. Okay, ada darah putih, ada darah merah ni. Tak nampak darah merah ni. Okay, bentuk dui cekung. Ni darah putih. Okay, sedarah merah untuk pengangkutan. Pengangkutan ni sedarah merah. Sedarah putih untuk pelindungan. Okay, protection. Elak jangkitan kuman. Okay, seterusnya. Tulang. Tulang pun adalah tisu penghubung antara satu organ dengan satu organ yang lain kan. Okay. Okay, tulang membentuk rangka badan dan melindungi organ dalaman. Okay. Contoh macam sangkar rusuk tu adalah tulang. Dia lindungi banyak organ. Paru-paru, jantung awak kan. Okay. Seterusnya kita ada rawan. Okey, dia adalah penutup di hujung tulang, melindungi tulang daripada haus. Okay. Tisu adipos. Tisu penghubung yang menyimpan lemak di bawah dermis kulit. Okey. Bagi penebat pada badan awak, hangat sikit badan awak tu. Okey. Yang seterusnya, dia juga absorb shock. Kan? Kalau jatuh tu, adalah penyerap hentakan. Okay, seterusnya, tisu penghubung bergentian fiber. Tadi, tisu penghubung longgar ni, tisu penghubung bergentian. Okay, tisu penghubung jenis ni membentuk tendon dan ligamen. Okay. Apa beza tendon dan ligamen ni kita tengok. Tendon menyambungkan tulang dengan otot. Okay, awak tengoklah dekat muka surat. Mana ya? Tak jumpa lah pula. Aduhai. Nantilah awak tengoklah. Tak ingat dah. Chapter berapa awak belajar. Okay. Seterusnya. Ligamen pula tulang dengan tulang. LTT. Ni L. Mana tadi? L. T. T. Tendon tadi. TTO. Tot lah. TOT. Tot. Tendon. Otot. Tulang. LTT dengan tot. Okay, boleh? L. T. 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 O. T. Senang ya kan? Okay. Okay, next untuk organisasi tisu dalam tumbuhan saya bagi dalam video seterusnya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.